Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa barik ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, barisan Imam dan Bilal, Tuan Pengerusi barisan ahli jurukuasa surau pusat tahfiz, seterusnya tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, datuk-datuk yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya, kita dapat sama-sama bertemu pada program kita pada malam ini. Saya kira malam ni Ramadan yang ke-12. Pejam-selik, separuh masa kedua dah nak pun bermula. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima kita sebahagian daripada penghuni-penghuni syurganya kelak. Amin, amin. Tuan-tuan perempuan, bertemunya kita dengan bulan Ramadan bukanlah satu kebetulan. Ya? Kebetulan je berada di Ramadan ni. Tidak. Bagi orang beriman, apa yang berlaku dalam hidup kita bukanlah kebetulan. Kaya ke, miskinnya kita, berjayanya kita, sakitnya kita, kena Covidnya kita, semuanya itu takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlaku. Maka bila kita telah ditakdirkan bertemu dengan bulan Ramadan ini, yang mana kata Nabi, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan kita berada di satu bulan yang dipaksa semua penghuninya masuk syurga. Sebab tak ada pintu neraka dah. Nak pergi mana? Syurga. Namun di saat pintu syurga terbuka seluas-luasnya, pintu neraka pula tak buka, ada pula orang yang minta masuk neraka. Yang itu yang didoakan oleh Jibril alaihissalam. Amin, 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 kata Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau amin tu? Aku aminkan orang yang dapat Ramadan tapi tak dapat pengampunan. Celaka dia ni, kata Jibril. Aku aminkan. Ya, betul, setuju. Jadi nak memastikan kita tak termasuk di kalangan orang yang diaminkan oleh Nabi ini, yang didoakan kemusnahan, kecelakaan oleh Jibril ini, maka sepatutnya Ramadan ini kita isi dengan ketaatan yang betul. Maksudnya Ramadan ini dia bukan biasa-biasa punya taat, dia mesti buat ketaatan yang ekstra. Macam contohnya, kalau postman datang rumah kita tuan-tuan, kita tak raikan postman tu datang. Walaupun kita tunggu barang tu sampai je barang Shopee tu, kita pun bye-bye postman. Dek, jumpa lagi dek. Ada kita hidang, ada kopi jantan. Dek, singgah sini, kopi jantan. Kan ngantuk bawa motor tu, kopi jantan dulu. Sabar abang, saya banyak kerja, jangan rasuah saya, katanya. Budak postman pun tak nak singgah, kita pun tak ada nak hidang kopi jantan kat dia. Betapa keringnya suasana ataupun hubungan kita dengan budak postman tu. Dan ada pula Ramadan ni disambut macam orang sebelah datang pinjam bawang. Kita duduk berjiran, kadang-kadang masak tak cukup bawang, nak pergi kedai jauh, man pinjam bawang, ambil lah. Ambil sendiri je. Belah kanan tu rak ada, belah kiri yang nombor 2. Pergi buka drawer, nampak bawang, nampak halia, nampak cili, nampak asam jawa. Man, pinjam semua ni man. Kau ambil je lah.
Nanti dah masak tu kan bagi sikit. Itu dia punya upah tu. Ada kita dah lalang kau datang pinjam bawang ni, jap aku telefon sate. Nanti datang sate kita makan sama ya, tak ada. Itu pun kalau hari tu ada bawang. Kalau tak ada bawang, kau pergilah beli sendiri. Tak ada kuasa nak pinjam-pinjam pula. Itu pun sehari je boleh pinjam. Kalau hari-hari pinjam, kita kata apa? Sudah, kita pun buat dasar tertutup pintu lah. Tak ada nak bagi dah bawang tu. Ramadan ni kita kena raikan macam bapa pengantin menyambut menantunya. Macam mana bapa pengantin menyambut majlis perkahwinan anak perempuan yang dia sayang, tuan-tuan? Berapa ribu belanja kahwin? Siapa tahu? 40,000 rasanya tak lari lah. Kalau 1,000 punya, kalau 2,000 pack yang masuk tu, kalau per head tu RM20, 40,000. Itu kira harga minimum lah tu, termasuk dengan pelamin, dengan makan beradab, dengan kek, dengan MC, dengan doa, dengan lampu, candlelight apa semua tu. 40,000 tak lagi. Sejam 10,000 punya event. Sanggup tangguh pergi haji. Sekali MCO, tangguh sungguh. Bila buka pula atas bawah 65 tahun je boleh pergi haji, tangguh lagi. Tak tahulah tuan-tuan, doalah sungguh-sungguh agar dibuka sungguh-sungguh tabung haji, buka sungguh-sungguh kuota haji tu untuk kembali pulih seperti sebelumnya. Bapa pengantin cukup takut bila tengah majlis lampu padam, blackout. Bapa pengantin paling menggelupur sekali. Telefon TNB sekarang, apa cerita, dewan tutup. Telefon orang organizer, ni apa ni, mana elektrik ni, potong payment, cancel half payment, kata bapa pengantin. Semua dah keluarkan handphone, buka lampu dah macam Scorpion punya lagu dah. Melambai-lambai pengantin. Tengah majlis ayam habis pula, lagi satu hal. Caterer kata, haji minta maaf haji, ayam habis. Ayam habis? Biar betul, pukul 1 baru pukul 1 ayam dah habis. Kenapa boleh habis? Haji tak nampak ke anak haji tu abang sado katanya. Yang dia punya kawan tu semua abang sado. Datang majlis orang kahwin agak-agak lah, 1 pinggan 8 ketul ayam dia ambilnya. Pergi majlis rumah orang, jangan belasah protein dia. Abang sado memang makan protein, dia makan ayam je. Biar awak pun takut tengok dia makan ayam tu. Biar awak tengok habis PC kita orang tak boleh nak hidup dah. Pasal orang pun makan ayam macam biar awak. Itu abang sado. Dia kalau makan telur, tuan-tuan, kita sehari sebiji, sebulan 1 papan. Dia 3 hari je 1 papan, sehari 10 biji. Dia bukan makan telur tu, dia sedut telur tu. Memang biawak betul. Bapa pengantin akan pastikan majlis yang diraikan untuk anak perempuannya yang disayang penuh gilang gemilang. Sampai je pengantin, Allahumma salli wa sallim وسلم وأنعم وأدم وتفضل وبارك. Sampai habislah selawat itu. Itu selawat pengantin. Ingat tak ni? Kalau tak ingat kena kahwin semula ni. Saja gurau. Samalah Ramadan kita, tuan-tuan. Kita tak nak solat macam solat postman. Dan kita tak nak solat kita macam solat jiran sebelah datang. Biasa je, hambar. Kita tak nak puasa kita begitu, tak nak Quran kita begitu, tak nak qiyam kita macam tu, tak nak infak kita macam tu, tak nak doa kita macam tu. Jadi Ramadan ni tema yang Allah datangkan, satu ibadah sunat dapat pahala wajib berlipat kali ganda 70. Jadi di bulan Ramadan ini kita kena pastikan apa yang kita buat betul-betul padu. Salah satu tema Ramadan adalah munajat, berdoa. Bermunajat di bulan Ramadan, munajat malam Ramadan. Yang kita faham doa imam tadi. Apa imam doa tadi? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada 5 benda kita minta. Ridhaka wal jannah, redha dan syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, minta lindung daripada api neraka, tak nak murka Allah. Yang kelima kita minta apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, minta Allah maaf. Jadi itu kualiti doanya ataupun maksud doanya. Jadi bila kita dah tahu masuk Ramadan, ibadah semua kena ada nilai tambah. Jadi doa kita ni mesti ada nilai tambah. Nilai tambah pada doa apa dia tuan-tuan? Nilai tambah pada doa ialah doa ni mesti faham. Itu bukan nilai tambah, itu wajib faham doa ni. Paling teruk sekali kalau doa tak faham. Itu masalah. Apa imam doa tak tahulah. Amin kan je lah. Panjang sangat imam pun. Doa tarawih tu, saya cakap kat jemaah masjid saya, tahu tak apa imam doa tu? Imam doa agar dikahwinkan dengan bidadari syurga. Muslimat di belakang, amin. Dia tak tahu minta suami dia kahwin bidadari syurga tu. Ya ke ustaz? Iya, cuba baca doa tarawih tu. Mutazawwijin, berkahwin dengan bidadari syurga, mutazawwijin. Kita pun amin. Cuba kalau dalam bahasa Melayu, ya Allah, kahwinkanlah suamiku dengan bidadari syurga. Payau nak amin tu. Pasal tak faham tu yang amin kan. Lepas ni confirm dia ambil tu mana senarai doa tarawih, mana. Nak tengok mana yang kahwin tu. Kahwin tu skip ni kena skip katanya. Ada tu dalam senarai doa. Jadi bila disebut pasal doa, dia mesti mengundang doa itu dikabulkan. Dalam sebuah pejabat, kita minta naik pangkat. Apa kriteria naik pangkat? Pertama, mesti faham bidang tugas. Yang kedua, perform. Baru naik pangkat. Dalam 4 orang assistant manager, ada 1 je manager punya vacancy. Apa yang perlu dilakukan oleh 4 orang assistant manager ni untuk melayakkan jadi manager? Dia mesti faham apa bidang tugas manager, dan dia mesti bertugas seperti acting manager. Sebelum dapat jawatan manager tu, dia dah layak dulu dah. Tapi bila dia minta naik pangkat dekat bos, dialah datang lambat, dialah balik awal, dialah kerja tak pernah siap, dialah manjangnya mengular, dialah banyak buat part time. Raya bawah, part time bawah katanya. Kau tak payah minta naik pangkat lah, kau tak kena pecat pun bagus dah. Tuan-tuan, bila kita minta Allah redha, sayang 1000 kali sayang kalau tindakan kita tidak mengundang redha itu sampai. Kalau kita baca balik lafaz zikir pagi dan petang yang kita lafazkan, apa dia? Raditu billahi rabbahu wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita redha Allah sebagai Tuhan, kita redha Islam sebagai anutan, kita redha Muhammad sebagai ikutan. Itu kriteria minimum untuk dapat redha Allah. Kita minta Allah redha, kita dulu kena redha Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Nombor 2, Islam sebagai anutan. Kita pikul Islam di atas batu jemala kita. Bukan bila Islam kena pijak kita lari, bila Islam julang kita tumpang kapal Islam. Tak boleh gitu. Kita kena pegang, pikul macam sahabat pikul Islam. Sahabat bagi segala-galanya untuk melihat Islam dijulang dan diangkat. Kita tak, kita bersikap touch and go. Ada, okey, tak ada, tak apa. Nanti dah naik, saya naik. Rugi. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan. Berapa banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita terlepas pandang. Sunnah Nabi dengan isterinya, sunnah Nabi dengan anak-anak, sunnah Nabi nak tidur, sunnah Nabi masuk bilik air.
Nabi Muhammad SAW minum di cawan yang sama dengan Aisyah. Bila last kita minum di cawan yang sama dengan pasangan? Kalau dah lama tak minum di cawan yang sama, balik nikah minta isteri abang nak susu, awak minum, betul abang minum pula. Isteri pun buat teh tarik, isteri pun minum, kita pun minum. Bini tengok kita minum, sekali minum misai ikan keli sudah terbang. Zoom. Bini tengok, ikan geli, ingatkan dekat Sungai Gombak ada ikan geli, dekat darat pun ada ikan geli. Misai lupa nak trim pula dah. Betul tuan-tuan, kalau jenis misai itu melentik ke bawah, bila minum teh tarik terbang macam ikan geli. Benang. Bila masa Haji suruh ikan geli di bawah misai itu. Saya pernah saya bawa umrah tuan-tuan. Ada seorang jemaah ni, dia memang bela misai dia. Sampai tutup bibir bawah, tak nampak bibir bawah. Kalau minum ke memang bersidai susu kat misai ni. Dia kata, "Ustaz, saya nak cium Hajar Aswad boleh?" "Boleh sajen," dia polis. "Boleh sajen, tapi kalau boleh lepas kita umrah kita pergi cium sendirilah, asing lah." "Oh, saya lepas sa'i, saya ni jenis penat sekali je Ustaz." Oh, dia dah bagi arahan pula dah. Okeylah sajen, saja nampak lampu hijau tu tegak je. Kang sampai situ cium, situ Hajar Aswad. Tegak je Ustaz, tegak je sajen. Dia pun terus pergi. Saya bawa jemaah muslimat balik hotel. Sampai di hotel, sajen tu dah ada dah. Saya pun tabik lah, tabik sajen. Saya tak pernah lagi jumpa jemaah yang saya berlepas di tempat sa'i sama-sama, dia boleh cium Hajar Aswad, patah balik, jumpa saya di lobi hotel, bergerak sama-sama. Dia pun tengok, "Ustaz, lain kali bagi arahan biar terang." Saya cakap, "Terang lah tu kan lampu hijau, terus pergi cium Hajar Aswad." "Yalah, Ustaz suruh pergi cium, Ustaz tak suruh ikut putaran tawaf baru cium. Orang tengah melambai Ustaz." "Allahu Akbar." Saya pergi tegak, tahu tak cium apa? "Cium ketiak Ustaz," katanya. Dia tu melekat bau kat misai ni. Itulah Haji, saya suruh tahallul misai tu. Bersidai susu. Ni masalahnya, bulu ketiak negro pun dah diciumnya, melekat ketiak. Hadaplah saya kata. Itu kenangan misai lah, sarjan misai. Masih lagi kontak. "Ustaz, kalau sebut sarjan misai tu jangan sebut nama saya, cerita tu boleh bawa ke mana-mana," kata. Tu tak ada copyright tu, katanya. Yang seorang lagi tu pun sama jugalah. Yang seorang tu sampai kena serkup dalam kain ihram. Saya kata, "Haji, depan Hajar Aswad ni jangan sembahyang lama-lama, nanti orang pijak." Dia lupa. Ya Allah, ya Allah. Orang langkah dia tiba-tiba gelap. Tadi dah siang, tiba-tiba malam. Nasib baik tak pandang atas. Ikut dia nak cari bulan, nampak bulan semua nanti. Jangan pandang atas. Tuan-tuan, Ramadan ini bulan berdoa. Kita minta Allah redha, tapi tindakan kita tidak selari dengan meminta keredaan itu, maka rugi. Lalu kita minta nombor 2 apa tuan-tuan? Wal jannah, syurga. Apa tuntutan yang perlu kita buat untuk dapat syurga Allah Ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan, kita kena tahu siapakah dia, kriteria golongan manusia yang Allah sayang. Di dalam Quran ada 9 sifat orang yang Allah sayang yang mungkin kita terlepas pandang. Di dalam Quran ada 9 kriteria, karakteristik manusia yang Allah cakap apa? Aku sayang orang ni. Innallah yuhibbul muhsinin. Aku sayang orang yang muhsinin. Innallah yuhibbul muqsitin. Allah sayang orang yang adil. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang orang yang tawwabin, yang banyak bertaubat. Allah sayang orang yang menyucikan dirinya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sayang orang yang sabar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sayang orang yang tawakal. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah sayang orang yang berjuang di jalan Allah seperti binaan yang kukuh. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang orang yang bertakwa.
Allah sayang orang yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 9 kriteria manusia yang Allah sebut by wording. Tak payah kita nak tadabbur teruk pun tak payah. Hanya tengok perkataan itu, ini kriteria manusia yang Allah sayang. Kalau dalam pejabat, pertama, apa yang HR nak, kita kena ikut. Tak ada kompromi. Tapi orang yang boleh buat apa yang bos suka, dia pergi jauh. Ya? Kita di pejabat ada bos. Bos kata datang pukul 8 pagi. HR kata maksimum 8.30. Kita nak pergi 8 pagi ke 8.30? Kita boleh pergi 8.30 pasal HR kata 8.30 masuk pejabat. Tapi bos kata datang pukul 8 lah. Kalau dia nak bijak, dia nak naik pangkat cepat, dia datang pukul 8. Sebab apa? Sebab bos suka orang datang pukul 8. Bos kata hari ni kita balik lambat sikit pukul 6. HR kata pukul 5 boleh balik dah. Mak ni tadi dia kata dia yang minta naik pangkat, tapi dia balik pukul 5. Dari sudut HR tak salah, tapi dia hilang radar dia di sisi bos. Memang bos tak cari dia lah pasal balik awal, datang lambat. Sedangkan bos suka orang yang datang awal, balik lambat. Yang ni yang dipanggil kriteria manusia yang Allah sayang. 9 sifat ini. Memanglah tidak sampai ke peringkat betul-betul jadi orang pembersih tu susah. Tapi kalau kita boleh go extra, macam Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau umat aku tak berat, aku suruh dia gosok gigi setiap kali nak solat. Itu tanda kebersihan. Kita pun ambil extra gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Nilai kita bertambah. Ada 4 orang assistant manager yang ada extra nilai, ini jadi manager. Nabi Muhammad SAW suka minyak wangi. Nabi suka pakai baju warna putih. Nabi suka minyakkan rambut. Nabi suka bawa kayu sugi. Nabi suka sikat rambut. Ini semua elemen pembersih yang ada pada Rasulullah SAW yang jarang kita nak ambil cakna. Begitu. Dan bahagian ketiga yang kita minta, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kita minta lindung daripada Allah Ta'ala, daripada murkanya, dan kita tak nak api neraka. Kalau minta Allah jangan murka, dan kita minta jangan masuk dalam api neraka, maka apa nilai yang perlu kita tengok? Nilai yang perlu kita tengok adalah di dalam Quran senarai golongan yang Allah tak suka. Simple je. Kita bukan suruh ambil ayat arahan dan ayat larangan. Banyak ayat larangan, fi'il amar yadullu 'alal wujub. Kata kerja dalam Quran merujuk kepada wajib buat. Wa aqimus salah wa atawuz zakah. Banyak ayat arahan dalam Quran. Ayat larangan pun banyak. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha wala ta'kulur riba. Banyak wala jangan. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bila kita meminta kepada Allah Ta'ala, tindakan kita mesti mengundang permintaan itu dikabulkan. Cukup kalau kita ada senarai yang Allah sayang, senarai Allah tak suka. 4. Dan yang kelima, yang akhir sekali kita minta pada Allah, pada tuan-tuan, Allahumma innaka afuwun karim. Doa ini Nabi suruh Aisyah doa setiap malam bila berjumpa dengan malam Al-Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah yang suka kepada kemaafan, maafkan kami. Itu minta, mesti faham. Habis itu mengundang kemaafan Allah sampai, kena buat apa tuan-tuan? Mengundang kemaafan Allah sampai, pertama sekali kita kena sedia memaafkan orang lain. Allah tak akan memberikan kemaafannya kepada orang yang ada dendam dalam hatinya. Hadis yang Nabi ungkapkan kelebihan malam nisfu Sya'ban,
Allah tengok pada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban untuk diampunkan, kecuali 2 golongan tak ada pengampunan. Orang yang syirik tak layak diampunkan. Yang kedua, orang yang bergaduh lalu berdendam. Tanya balik, ni Ramadan dah ke-12 ni, ada tidak dendam dengan manusia? Dendam di pejabat, dendam bisnes partner, dendam dengan adik-beradik berebut tanah, dendam dengan jiran pasal makan tanah sikit. Oh, bergaduh saja. Ustaz, saya ni memang tak boleh Ustaz. Saya kalau tengok mamat tu memang saya akan bergaduh mah. Saya tak boleh jumpa. Oh, jangan Haji, bab tenang, lepaskan. Saya tak boleh Ustaz, 7 keturunan pun saya takkan maafkan dia. Ui, 7 keturunan macam Mahsuri. Ada orang jenis level begitu. Dia sailang projek saya Ustaz, saya santau dia, kata, main santau terus. Ini geng-geng bisnes ni. Oh bahaya. Oh bahaya. Jangan berdendam. Sebab kita menghalang keampunan Allah Ta'ala. Lepaskan je. Buat apa dendam-dendam? Rugi ke kita pasal kita tak dapat keampunan Allah Ta'ala. Biar kita dizalimi tak apa. Sebab orang yang dizalimi ini, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak doa kabul ke atau kita nak dapat habuan dunia? Kita nak doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi lepaskan, maafkan. Lepaskan dan maafkan. Biarlah orang nak buat tak elok dengan kita, kerana kata Nabi SAW, ana za'im bi baitil wastil jannah liman taraka mira'an in kana muhiqqan. Aku jamin kamu mendapat rumah di tengah syurga barang siapa yang meninggalkan perbalahan walaupun hak dia diambil. Kita dapat jaminan rumah dalam syurga. Kita dapat property di Selayang ni pun seronok dah. 500,000 juta, mau juta harga dia. Ni tengah syurga. Property Allah bagi. Nabi jamin kamu dapat rumah dengan syarat tinggalkan perbalahan walaupun hak kamu diambil. In kana muhiqqan, tinggal. Sebab apa? Sebab Allah empunya alam ini Maha Penyayang. Kita dengan Allah minta, ya Allah ampunkan aku, ya Allah aku banyak salah padamu, ya Allah. Tengok musuh datang, ya Allah musuh aku tu, ya Allah kau pelingkupkan, kau terebankan masuk dengan ke Jahannam, ya Allah. Apa? Orang yang sama pun doa, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah. Yang tu, ya Allah aku tak boleh tengok muka dia, ya Allah. Kalau boleh benamkan dalam neraka Jahannam, ya Allah. Apa? Kalau sebagai bapa pun kita ada alung baduh ngangah. Ayah, angah ayah. Angah kata, ayah, halung ayah, kau orang duduk sini jap. Ayah tu benam dalam kolah surau. Kau berenang. Nah, itu saya dululah kena berenang dalam kolah surau. Bergaduh dengan abang, dua-dua berendam dalam kolah surau. Kepala je keluar. Bergaduh punya pasal tu. Kat masjid Sungai Cincin tu lah, yang ada ikan. Ada ikan dalam kolah tu, bapa suruh berenang. Kalau dia gigit, mampu kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi itulah 5 permintaan, disusuli dengan 5 tindakan susulan yang mesti kita pegang bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana doa daripada Allah, keampunan dan pengkabulnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tergantung bila mana kita sendiri yang menghalang doa itu daripada dikabulkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, berbekalkan beberapa hari nak masuk second half bulan Ramadan ini, pecutan terakhir, pecutan second half ini, pastikan sama-sama kita perkemaskan kualiti puasa. Membezakan kita dengan orang lain berpuasa adalah pada kualitinya. Assistant manager akan diangkat menjadi manager kerana kualitinya. Di kalangan manager diangkat menjadi senior manager kerana kualiti manager itu di atas. Among senior manager jadi CEO kerana kualiti yang ada pada mereka, mereka layak jadi yang lebih tinggi. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kurang itu kelemahan diri saya. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Niat puasa tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin anna. Sallallahu ala Muhammad sallallahu